Assalamualaikum, saya Zaidi Ismail, Juruterus Forensik Kewangan anda. Kita berjumpa lagi dalam segmen kewangan. Tapi sebelum kita bermula, tolong pastikan anda klik butang share dan juga klik butang subscribe bagi mereka yang menonton video ni dalam YouTube. Bagi yang menonton video ni dalam Facebook, pastikan anda share dan like video ini. Terima kasih. Soalan daripada Cik Zarul. Salam Tuan. Assalamualaikum. Dalam keadaan ekonomi sekarang ni, apakah aset yang sesuai untuk kita kumpul? Benda ni berulang-ulang lah. Okay. So bagi saya dia tak kisah pun aset apa. Yang penting memenuhi 3 kriteria berikut. Pertama, dia mempunyai equity. Kedua, nilai yang bertambah. Okay. Ketiga, menghasilkan aliran tunai positif. Kita tak kisah bentuk dia, batu ke kayu ke tiang tengah jalan ke. Kalau dia ada 3 perkara ni, dia ada equity, nilai ni bertambah dan menghasilkan aliran tunai positif, itulah yang kita kumpul. Okay. Tak kisah dalam keadaan apa pun. Sebab harta tetap harta. Ekonomi meleset ke tak meleset ke, pandemik ke tak pandemik, definisi harta tu sama je. Mesti ada 3 yang tadi. Permata 27. Okey, salam Bang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah masa sekarang masa yang tepat membeli rumah pertama? Adakah saya dan pasangan sudah bekerja 2 tahun membeli rumah pertama? Cuma pada masa pandemik, adakah masa terbaik untuk beli rumah pertama? Atau siapa sepadan kecemasan jika retreat. Okey, beli rumah pertama ni tak ada masalah. Okey, cuma rumah tu bukan tujuan untuk duduk lah. Kalau rumah pertama ni kita beli untuk kita sewakan, mana kita buat harta kalau kita beli rumah untuk kita duduk, pastikan ansuran bulanan dia tu, okey, besar sangat mendalam ni saya kecilkan tu. Pastikan ansuran bulanannya lebih kurang sama dengan kalau kita sewa. So cerita dia lebih kurang macam ni. Kalau kita menyewa satu-satu tempat dan tempat tu sesuai untuk kita sewa sebab dekat dengan tempat kerja dan sebagainya, dan ada orang nak jual rumah atau dekat situ ada rumah yang ingin dijual dan kita berhasrat untuk beli, kita boleh beli kalau ansuran bulanan rumahnya lebih kurang sama dengan apa yang kita sewa kawasan tu. Okey, contohnya kat situ kita sewa 1,000, ada rumah orang nak jual, kalau kita beli ansuran bulanannya mungkin dekat-dekat 1,000, mungkin 1,000, 1,100, 1,100. Itu tak apa kalau kita beli. Sebab macam mana pun itulah nilai yang kita terpaksa bayar untuk menyewa. Tapi kalau ianya terlalu jauh, contoh kita sewa 1,000 kawasan tu, tapi kalau kita nak beli kawasan sama, kita kena bayar 2,000. Itu tak berbaloi untuk kita beli, untuk kita tinggal lah. Okay. Tapi kalau kita beli tanah pertama ni untuk kita sewakan, contohnya kita beli, kita kena bayar sebulan 1,000, tapi di kawasan lain. Kawasan yang kita duduk tu tak sama. So kita beli dekat kawasan lain, dan kawasan lain tu berpotensi untuk disewakan. So kita beli, bayaran ansuran bulanan dekat bank 1,000, tapi kat situ kita boleh sewakan 1,200. So bagi saya itu tak ada masalah. Beli rumah pertama tu kita sewakan, kat situ ada untung 200 sebagai contoh. Okey. Kalau untuk kita duduk sendiri, syarat dia macam saya sebutkan tadi, kalau ansuran bulanannya lebih kurang sama macam kadar sewa yang kita sewa kawasan tu, ada yang berbaloi untuk beli lah. CN VNM. Okey. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya macam mana nak segerakan habiskan bayar hutang kad kredit. Ada 2 kad. Satu 1.5K dan kad kedua ada 7K. Baki bayaran yang disultukan 12 bulan untuk 2 kad. Okey, yang disultukan 12 bulan ni maksudnya term loan ke apa ni? Saya kurang faham apa dimasukkan dengan 12 bulan ni. Saya buat assumption term loan lah. Okey. Dia sebenarnya kalau nak dilansaikan dengan cepat, ini satu kaedah lah. Okey, you convert pada term loan. So bayar dalam tempoh 12 bulan, selesai lah. Okay, daripada bayar je kad kredit tu sampai bila-bila pun tak selesai. So ada lagi satu cara, ialah dengan mendapatkan term loan yang lebih panjang. Contohnya, hutang ada 1,500 dan 7,000. Mana total 8,500 ni, kita buat personal loan, tutup 8,500, ambil 10 tahun sepanjang yang boleh. Jadi ansuran bulanannya sekitar RM100 lebih kurang. Jadi kita jimat sebab selama ni kalau 8,500 kita kena bayar lebih kurang RM425 sebulan. Tapi kalau kita ambil term loan 10 tahun, kita cuma bayar 100, kita jimat RM325 sebulan. Okey, kalau sekali dengar macam rugi, betul? Elok-elok boleh bayar macam ni, kenapa pula nak ambil term loan sampai 10 bulan kan? Pertama sekali kita tak nak senang lah sebab daripada bayar 400 lebih, sekarang kita bayar 100. Lebihan RM325 tu sebenarnya kita boleh laburkan semula. Okey, kalau RM325 selama 12 bulan, kita dah ada lebih kurang RM3,900. Okey, so itu yang pertama.
So kita juga boleh gunakan duit dividen yang kita dapat daripada 3009 ni untuk kita bayar semula term loan tersebut. Jadi secara tak langsung kita tak gunakan duit kita untuk bayar, kita gunakan duit pelaburan kita untuk bayar. Jadi biarpun ada hutang tapi dia tak menjejaskan inilah kita punya aliran tunai sebagai contoh. Yang pertama. Lagi satu, kita juga boleh laksanakan awal sebab dengan duit lebihan tu yang kita laburkan tadi tu, kita boleh dapat balik 8,500 tu dalam tempoh masa 24 bulan sebagai contoh. Kalau kita campur dengan dividen yang kita dapat lah. Okay, itu satu cara. Bagi saya hutang ni dia bukannya nilai hutang jadi masalah. Hutang ni kita beli hutang sejuta pun. Saya dulu pernah berhutang sampai 4 juta ringgit Okay, saya dululah. Sekarang tak ada lah. Okay, jangan ikut cara saya pula. So saya pernah berhutang Okay, clear sikit. So saya pernah berhutang hampir 4 juta pada satu ketika dahulu. Jadi isu dia bukan nilai hutang tersebut, isu ni adalah aliran tunai. So kita boleh hutang pun banyak macam tu. Katalah hutang kita RM1 tapi sebulan kita bayar RM1. Okay, berbanding dengan orang lain yang hutang RM10,000 tapi sebulan kena bayar RM500. So rasa-rasa siapa yang senang? Yang bayar RM500 ke yang bayar RM1? Okay, so bagi mereka yang tahu bagaimana untuk menggunakan hutang untuk menambah kekayaan, dia punya kata kunci tu dekat situ. Berapa yang anda kena bayar hutang anda? Okay. Sebagai contoh lah, saya bagi contoh. Anda boleh ada 10 hartanah, hutang ni RM1. Katalah satu hartanah RM100,000 lah. So, ada 10 hartanah. So, RM1 tu hutang tu. Kalau RM100,000 satu. Tapi anda tak perlu bayar 1 sen pun. Semuanya dibayar oleh penyewa. Malah ada duit lebihan RM10 daripada satu penyewa. Jadi ada 10 rumah, dapat ekstra RM100. So, kita tak risau kita ada hutang RM1 pun. Sebab bukan kita yang bayar. Faham tak? Lebih merisaukan kalau kita ada hutang tak banyak pun RM10,000. Kita kena bayar setiap bulan RM500. Okay. Berbanding dengan orang yang hutang RM1 tadi, 1 sen pun tak keluar duit. Ataupun kalau dia keluar duit pun macam saya kata tadi sebagai contoh tadi lah, dia keluar RM1 je. Dia bayar hutang ni RM1 je. Tapi hutang ni RM1. Tapi tiap bulan dia bayar RM1. So dia nak risau apa? Ramai orang tak tahu menggunakan hutang untuk membina kekayaan. Jadi dia berhutang tu saja-saja. Itu yang bagi saya merugikan lah. Okay. Alright. So soalan seterusnya daripada Cik Mansuri. Okay. Cik Mansuri dia tanya apakah strategi untuk naikkan value rumah. Rumah saya corner lot telah refinance 2017, nilai untuk jual sekarang dan sampai nilai masa refinance dia beza RM50,000. Rumah saya lot under bangsa, freehold, penyesuaian semasa kurang, installment rumah, pengajaran ada. Okay. Untuk naikkan nilai rumah, jadi untuk nilai rumah tu meningkat, dia berdasarkan square feet. Okay, kalau rumah dia square footage. Contoh katalah rumah ni sekarang 1,400 kaki persegi, tengok cara kaedah bagaimana kita boleh naikkan dia katalah daripada saiznya 1,400 kaki persegi kepada 2,000 kaki persegi sebagai contoh. Okay, so dengan menaikkan keluasan rumah secara tak langsung kita akan naikkan nilai rumah sebab nilai rumah ni dikira daripada keluasannya. Dia tak kira daripada chandelier ke, daripada lampu mewah kita pasang ke, kan, daripada atap canggih ke, tak ada. Dikira daripada square feet. So lebih kalau kita dapat memaksimumkan ruang, so contohnya kita punya ruang tu tanah kita katalah 2,000 kaki persegi sebagai contoh, tapi kita buat rumah kita 800 kaki persegi je. Kita ada banyak ruang yang lain kan. So tengok kaedah atau cara bagaimana kita nak adakan square footage yang lebih besar. So bila square footage tu besar, okay, kita boleh naikkan value dia lah. Seperti itu. Itu satu cara yang boleh naikkan nilai hartanah. Selain daripada tu, tak banyak kaedah lain lah. Okay. Kalau nak naikkan sewa pula, dia bergantung pada permintaan pasaran di kawasan tersebut. So contoh kalau kawasan tu dia punya permintaan sewaan adalah untuk berkeluarga, jadi agak sukarlah kita nak naikkan sewanya kan, sebab pusing-pusing pun hanya family je, satu family dia nak sewa. Tapi kalau katalah permintaan di kawasan tersebut banyak permintaan orang bujang nakkan bilik, kita boleh tambah bilik sebagai contoh. Okay. Ataupun kita boleh beri akses yang berlainan. Contoh pintu depan untuk 3 bilik, okay, pintu belakang untuk 3 bilik, okay, laluan tepi naik ke atas ada lagi 4 bilik, contohnya itulah. So itu juga boleh menaikkan nilai rumah dan juga nilai sewa. Sebab
kegunaan rumah tu kita dah ubah supaya dia lebih bernilai tinggi lah, kata lain.